Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh, dan pada hari ini kita sambungan daripada yang minggu lalu mengenai dengan perbezaan antara asy-syariah al-islamiyah dan juga asy-syariah al-wad'iyah ataupun al-qanun al-wad'i. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang syariah islamiyah, dia merangkumi dua perkara: menyuruh perkara yang ma'ruf, menegah perkara yang mungkar. Sebab itu kita lihat dalam syariah Islamiyah, dia menggalakkan, menerangkan kebaikan dan juga menerangkan keburukan dan minta dijauh daripada manusia jauh daripada keburukan tersebut. Sebab itu syariah Islamiyah dia mengambil kira dalaman dan juga luaran. Hati diambil kira, hati ikhlas ataupun tidak. Diambil kira luaran anggota badan, semua diambil kira. Jadi di sini untuk syariah Islamiyah dia ada al-a'mal ad-dakhiliyah, dalaman hati. Satu lagi al-a'mal al-kharijiyah, luaran anggota badan manusia. Okey, tangan, kaki dan sebagainya. Mulut, lidah, mata, itu semua dipanggil anggota luaran. Kemudian dalam masa yang sama syariah Islamiyah juga akan memberi reward, pahala, ganjaran, balasan yang baik kepada yang membuat kebaikan sekiranya bertepatan dengan syariah Islamiyah. Kalau yang buat berlawanan, bertentangan dengan syariah Islamiyah, maka dikenakan hukuman. Jadi di sini bila sebut tentang hukuman, maka dia merangkumi hukuman duniawi dan juga hukuman ukhrawi, hukuman dunia dan juga akhirat. Jadi sebab itu kita katakan asal pada syariah Islamiyah adalah asalnya pada uqubah ukhrawiyah, iaitu hukuman akhirat, tapi dunia pun ada juga dikenakan. Berbeza dengan al-wad'i, al-qanun al-wad'i, maka dia terbatas kepada menerangkan perkara yang tak baik untuk merawat kerosakan. Sebab itu hukuman akan dikenakan kepada manusia yang melanggar al-qanun al-wad'i, hukuman yang manusia buat, dan tidak pula diterangkan dalam undang-undang akan diberi kebaikan kepada yang taat kepada undang-undang. Tuan-tuan, bila al-qanun al-wad'i, lampu isyarat, lampu isyarat merah, siapa yang langgar dikenakan hukuman. Tetapi siapa yang ikut undang-undang, hijau baru jalan, merah berhenti, maka tak dikenakan apa-apa. Nampak? Itu adalah al-qanun al-wad'i. Dan tidak ada untuk qanun al-wad'i melainkan untuk anggota luaran, perbuatan manusia. Adapun dalaman, maka qanun wad'i tidak dapat untuk mengambil kira atau memastikan, sebab itu adalah urusan dalaman. Annal ahkam yuhkam fiha bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Hukum itu dihukum dengan luaran. Dalaman ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi tidak ada kuasa ataupun daya dan upaya untuk al-qanun al-wad'i mengetahui perkara dalaman dalam diri manusia. Okay, kita lihat di papan putih mengenai perbezaan antara asy-syariah al-islamiyah dan juga al-qanun al-wad'i. Okay, kita lihat. Ada dua perbezaan. Satu dipanggil asy-syariah al-islamiyah. Okey. Satu lagi dipanggil sebagai asy-syariah ataupun al-qanun al-wad'i ataupun al-syariah al-wad'iyah. Wad'i. Okey. Apa perbezaan dia?
Perbezaan yang pertama, syariah Islamiyah adalah daripada Allah. Daripada Allah. Adapun al-qanun al-wada'i, ini daripada manusia. Manusia yang buat. Langgar lampu isyarat dan sebagainya, siapa yang buat? Manusia yang buat, bukan Allah Ta'ala yang buat. Kemudian kita lihat lagi, bila sebut tentang syariah Islamiyah, dari yang kedua adalah daripada Allah Ta'ala. Bila jadi daripada Allah Ta'ala, maka dia sentiasa adil dan saksama, dan dalam masa yang sama dia memenuhi tuntutan kehidupan manusia, memenuhi tuntutan kehidupan manusia, keperluan manusia. Okey, keperluan manusia. Ada penghukum wada'i, dia, kita katakan dia sebagai untuk menundukkan hawa nafsu manusia. Tundukkan hawa nafsu. Okey. Bila lampu isyarat merah tak boleh bergerak. Kalau kita ikut nafsu memang nak cepat. Okey. Dan juga untuk mengelakkan perbalahan. Bila berlaku pelanggaran, siapa langgar lampu merah dia yang bersalah. Yang tak langgar lampu merah dekat selekoh dia tak bersalah. Okey, kemudian dalam al-qanun wada'i, dia taklah adil sepenuhnya. Kadang-kadang dia perlukan kepada perubahan. Kadang-kadang perlu kepada perubahan, kadang-kadang perlu kepada penukaran, kadang-kadang perlu kepada pembaharuan. Nampak? Ada pun hukum Allah sentiasa adil kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui akan keperluan manusia. Kemudian yang ketiganya adalah yang kita bagi tadi, dia amar ma'ruf nahi mungkar. Syariah Islamiah suruh akan perkara yang baik dan juga menegah perkara yang mungkar. Adapun hukum wada'i untuk yang melanggar perintah, melanggar arahan. Untuk yang ikut arahan tak ada. Okey. Kemudian balasan diberikan duniawi dan ukhrawi. Adapun al-jazaa' fi dunyawi faqat. Okey, kita lihat di sini, untuk syariah Islamiyah akan diberikan apa? Kita panggil ganjaran. Ganjaran ni sama ada dunia pun dapat pahala, akhirat pun dapat. Untuk qanun wada'i, untuk al-qanun al-wada'i, hanya dapat pembalasan di dunia sahaja. Di dunia sahaja. Akhirat tak termasuk. Dunia sahaja. Kalau melanggar lampu isyarat di dunia kena bayar denda. Akhirat tak ada kena. Kemudian perbezaan yang terakhir, diambil kira syariah Islamiyah dalaman dan luaran. Adapun hukum qanun al-wada'i diambil kira pada luaran sahaja, dalaman tidak diambil kira. Ini antara perbezaan asy-syariah al-Islamiyah dan juga al-qanun al-wada'i. Okey. Sekarang terus kita berpindah kepada bab yang baru mengenai dengan aqsamul fiqh, iaitu pembahagian fiqh. Boleh padam? Okey. Fiqh ini adalah satu ilmu yang mana untuk mensistemkan kehidupan, kehidupan seorang Muslim ataupun kehidupan sosial bermasyarakat, dan juga untuk mensistematikkan juga kita panggil negara Islam, Daulah Islamiyah, dengan hukum hakam syarak, sehingga jadilah kehidupan seorang Muslim itu bertepatan dengan apa yang Islam nak, apa yang syariat nak. Sebab itu midan, lapangan untuk fiqh ni sangat luas. Tak boleh kita kecilkan skop fiqh. Dia luas. Ulama-ulama fiqh mereka telah membahagikan perbahasan fiqhul islami
al-fiqhul islami, pembahagian ilmu fiqh ini, dan juga beberapa subtopik dia kepada beberapa bahagian. Ini adalah pengenalan kepada fiqh. Kita lihat di antaranya, sebahagian ulama telah membahagikan fiqh ini kepada dua sahaja, dua yang utama. Apa dia? Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, itu dipanggil ibadat. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia, itu dipanggil sebagai muamalat. Okey. Apa itu muamalat? Muamalat adalah selain daripada ibadat. Apakah muamalat selain daripada ibadat? Iaitu termasuklah di dalamnya jual beli, ijarah, sewaan, al-alaqah al-usariyah, iaitu dipanggil sebagai al-ahwal asyakhsiyah, kahwin, cerai dan sebagainya, rujuk dan sebagainya, mengenai dengan nafkah, mengenai dengan hadanah, hak penjagaan, susuan dan sebagainya. Dan al-jinayat masuk dalam bab jenayah, masalah qisas, bunuh balik, masalah hudud, ta'zir dan apa yang berkaitan dengannya. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita simpulkan di sini, apa dia yang boleh kita simpulkan di sini? Pembahagian yang utama dalam fiqh, ulama bahagikan dua saja, iaitu dipanggil sebagai al-ibadat. Ibadat sini apa? Antara Allah dengan hamba. Antara hamba dengan Allah. Abdun, hamba, hubungan hamba dengan Allah, itu dipanggil ibadat. Contohnya apa? Iaitu solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Banyaklah. Perkara yang kedua dipanggil sebagai al-muamalat. Muamalat ni apa? Muamalat adalah hubungan seorang hamba dengan hamba. Hubungan seorang hamba dengan hamba, apa dia tu? Hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain, itulah dipanggil sebagai bai', jual beli, ijarah, sewaan. Okey. Kemudian apa lagi dalam bab al-ahwal asyakhsiyah? Apa ahwal syakhsiyah? Ini satu term, satu istilah, al-ahwal syakhsiyah. Apa maksudnya? Dari sudut talak, bab talak, bab rujuk, bab apa, az-zawaj, perkahwinan, lagi bab apa, hadanah, penjagaan anak bila berlaku perceraian suami isteri, lagi apa lagi, ar-radha'ah, susuan, adik-beradik susuan dan sebagainya. Dan termasuk juga dalam bab muamalat adalah dipanggil sebagai al-jinaiyat. Apa dia tu? Bab jenayah, hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya berkaitan dengannya. Ini semua dalam bab muamalat. Kerana apa dipanggil sebagai muamalat? Kerana hubungan seorang hamba dengan hamba, ataupun hamba dengan satu kumpulan dengan satu kumpulan, satu bangsa dengan satu bangsa, satu kabilah dengan satu kabilah, ataupun hubungan satu negara dengan negara yang lain, itu dipanggil sebagai muamalat. Cuma istilah ini telah dikecilkan, istilah moden telah dikecilkan, maka mereka pecahkan kepada beberapa subtopik yang lain. Asalnya ni semua muamalat, tetapi al-ahwal syakhsiyah masuk dalam bab lain, al-jinaiyat masuk dalam bab lain, kemudian al-iqtisadiyah masuk dalam bab lain, kemudian nizamul hukum, dalam bab al-murafa'at, dalam bab mahkamah, persaksian, sumpah dan sebagainya, dalam bab yang lain. Itu semua telah dikecilkan lagi. Asalnya dua ini sahaja. Okey.
Kemudian tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang ibadat dan juga muamalat. Ibadat ini adalah ghairu ma'qulatil ma'na. Yang tak, apa maksud ghairu ma'qulatil ma'na? Makna tak boleh tahu apa makna. Ainlah makna tu dalam kitab usul, kalau kita dalam kitab usul, makna dengan makna ainlah, sebab. Dengan makna apa? Sebab, ainlah. Jadi ibadat ini ghairu ma'qulatil ma'na, tak tahu sebab dia. Jadi akal tak mampu untuk mengetahui rahsia sebenar pensyariatan ibadat ini. Contoh, sembahyang zuhur 5 rakaat. Apa rahsia ibadat menjadi puasa sembahyang zuhur 4 rakaat, bukan 5? Apa rahsia solat subuh 2 rakaat, bukan 3, bukan 1? Kita tak dapat nak fikir apa rahsia sebenar pensyariatan ibadat ini. Puasa bermula daripada subuh sampai maghrib. Apa relevannya subuh sampai maghrib? Sebab apa subuh tak isyak terus? Sebab apa subuh tak sampai asar je? Itu semua ibadat yang tak boleh kita fikir. Sebab apa tawaf kena di Kaabah, kena pergi di Mekah? Tak boleh ke kita buat bangunan sendiri tawaf? Itu ibadat yang Allah tetapkan, yang kita tak boleh nak qiyas, tak boleh nak ikut relevan ataupun logik akal kita. Okey. Dan wa inna idrakaha yakunu ala wajhil ijmal la tafsil. Jadi ibadat ini jadilah di atas secara ijmal, secara dasar, bukanlah secara terperinci. Nas-nas yang berkaitan dengan ibadat datang bil amri wan nahi, suruh dan juga larang, dan tidak diketahui pensyariatan ini melainkan Allah. Okey, nas teks daripada Quran, hadis datang, suruh buat ni, suruh puasa, suruh solat, tinggalkan zina, tinggalkan perkara tak baik, jahat, mengumpat dan sebagainya. Sudah pasti di sana apa hikmah di sebalik pensyariatan tersebut, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Manusia mungkin boleh berfikir antara hikmah dia kemungkinan begini, hikmah sebenar Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui. Okey. Sesungguhnya akal ini tak mampu untuk mengetahui perkara ini, melainkan kita katakan yang pertama adalah ta'abbud. Ta'abbudi, dan juga ia adalah taqarrub ila Allah, ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebab apa puasa daripada subuh sampai maghrib? Kita kata itu adalah hukum ta'abbudi, perintah daripada Allah, dan juga qurbah, satu ibadat, amalan mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Selagi mana hukum hakam ibadat ghairu mu'allalah, yang tidak diketahui illat sebabnya, wala na'lam illata tasyri'iha, tidak juga diketahui illah pensyariatannya, maka tidak ada ruang untuk ulama-ulama yang mujtahid berijtihad, dan tidak sah padanya untuk melakukan qiyas dalam bab ibadat. Okey, selagi mana ibadat tadi tidak diterangkan apakah illah sebabnya, maka kita tak boleh nak berijtihad, tak boleh nak agak-agak. Itulah dia suruhan perintah daripada Allah perlu diikuti, dan tidak boleh juga kita kiaskan dengan benda-benda yang lain. Sebab itu kita lihat ulama-ulama usul, mereka berbeza pada hukum qiyas dalam bab ibadat. Apakah hukum mengkiaskan, menggunakan dalil qiyas dalam bab ibadat? Ulama usul berbeza pendapat. Sebahagian di kalangan ulama usul, mereka menyatakan pensyariatan orang yang meninggalkan solat secara sengaja kerana qiyas kepada wajibnya qada kepada terhadap orang yang meninggalkan solat secara terlupa. Nabi kata dalam riwayat Ad-Darimi, dalam Sunan Ad-Darimi, dalam kitabus solah, dinyatakan apa? Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Okey.
Di kalangan ulama ada yang menyatakan disyariatkan qada amalan bibab kerana beramal dengan qiyas. Di kalangan mereka ada juga ulama yang menyatakan tidak disyariatkan kerana tidak sah qiyas dalam bab ibadat. Tuan-tuan boleh lihat antara hadis yang utama bab ibadat, qiyas dalam bab ibadat ni apa dia? Al-qiyas fi babil ibadat, dalam bab ibadat. Ulama usul berbeza pendapat. Apa dia? Dalam hadis Nabi sebut man nama an salatin, okey, man nama, siapa yang tertidur, dia tak solat, kita tidur, ataupun nasiyaha, dia terlupa, nasiyaha, terlupa solat. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata fal yusalliha, fal fi'il amar, yusalliha, hendaklah dia sembahyang, idza zakaraha, dia sembahyang bila dia teringat. Jadi di sini ulama fiqh ada dua pendapat. Ada kata, okey, tuan-tuan lihat dulu dalam bab ini. Ini bab utama al-qiyas fi babil ibadat. Man nama an salatin, siapa yang tertidur tak sengaja. Au nasiha, terlupa pun bukan dia sengaja, tak sengaja lah, sebab terlupa. Sebab apa tak sembahyang terlupa? Bukan dia sengaja. Okey, dalam ni kita boleh katakan dia adalah yang tak sengaja. Tidak sengaja, maka adakah boleh qada? Adakah kena qada? Memang wajib qada. Wajib qada. Nampak cara kita nak berinteraksi dengan teks. Ini dipanggil sebagai mantuq. Mantuq itu apa? Teks literal daripada teks, jelas. Tertidur, terlupa, memang wajib qada. Cuma masalah sekarang ni dia sengaja tinggal semayang. Dia dah umur 40 tahun dah. Semenjak balik 14 tahun, 15 tahun tak pernah semayang. Sampai umur 35 tahun. Nak kena qada ke? Hadis tak sebut pun kena qada. Hadis kata kalau tertidur dan terlupa, tak sengaja. Yang sengaja hadis tak sebut. Jadi sebahagian ulama menyatakan tidak perlu qada. Tak perlu qada. Okey. Sebab apa tak perlu qada? Kerana mereka berdalilkan al-qiyas, perkara yang tidak dibenarkan dalam ibadat. Dalam ibadat tak dibenarkan qiyas. Cuma yang di atas ini sebab dia literal. Sengaja tidak perlu qada semayang. Kalau tinggal semayang dengan sengaja. Sebab apa? Sebab qiyas tidak boleh diguna pakai dalam bab ibadat. Sebahagian ulama kata tak sengaja wajib qada. Kalau sengaja lebih lagi kena qada. Sebab dia sengaja. Yang tak sengaja pun kena qada. Kalau sengaja lagi-lagi kena qada. Lebih-lebih lagi bi tariqil aula. Kalau ini dipanggil sebagai, kita panggil apa ni? Kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil bi tariqil aula. Ada term dia, istilah dalam usulul fiqh. Kalau tak sengaja pun kena qada, kalau sengaja lebih lagi lah kena qada. Dipanggil apa? Tak salah saya dipanggil dalalatul isyarah ataupun dalalatun nas. Refer balik pengajian usulul fiqh kita yang telah lalu. Okey. Jadi di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Okey. Kemudian dalam bab muamalat pula asalnya adalah ma'lulatul ma'na.
Apa ma'lulatul makna? Makna diketahui ilat dia. Akal boleh capai, boleh tahu kebanyakan daripada rahsia-rahsia muamalat. Pada macam mana muamalat boleh tahu rahsia dia? Sebab hukum muamalat berkisar kepada khianat ke tidak, kepada qaidah ammah, dipanggil qaidah al-qawaid al-ammah. Dia ada unsur gharar, penipuan, ada unsur pendustaan, ada unsur khianat, ada unsur riba, rasuah. Kalau ada unsur-unsur ni tak boleh. Kalau tak ada hukumnya harus boleh, tak jadi masalah. Sebab itu kebanyakan nas-nas yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalat, dia datang selalunya di atas ala wajhil ijmal. Okey, dengan cara apa? Dengan cara tak terperinci lah. Hukum hakam bimasabati mabadi kulliyah wa qawaid ammah. Hukum hakam ni dia berada, hukum hakam dalam bab muamalat, dia berada dalam, kita panggil qaidah ammah ataupun dipanggil sebagai al-mabadi al-mabadi al-asliyah. Okey, al-mabadi al-kulliyah kita panggil. Wa qad ta'ti bi bayani 'illati tashri'iha liyakuna 'aunan lil fuqaha 'ala at-tatbiq. Kadang-kadang qaidah qaidah secara umum datang dengan menerangkan sebab apa tu? Sebab pensyariatan perkara tersebut, supaya jadilah ia sebagai membantu ulama fiqh untuk mentatbikkan, mengaplikasikan dalam praktikal, dalam jual beli dan sebagainya. Okey, kita lihat contoh dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, melainkan dengan perniagaan yang kamu redai sesama kamu, perniagaan yang diredai sesama kamu. Okey, ayat ini adalah qaidah ammah. Ayat itu sendiri dalam surah An-Nisa ayat ke-29 dipanggil sebagai al-qaidah al-ammah, qaidah ammah dalam akad. Apa qaidah ammah? Iaitu jangan makan harta orang secara batil. Jual beli tak secara batil, kita minta izin dulu, aku nak beli, aku nak jual. Okey, asas dia adalah at-taradi. Asas sah perniagaan ataupun tidak, jualan akad itu sah ataupun tidak, bergantung kepada at-taradi. At-taradi apa? Adalah saling setuju menyetujui. Macam mana kita nak tahu? Dengan cara lafaz ijab dan qabul. Sah, aku jual, aku beli. Okey, ijab dan qabul adalah dalil ke atas wujudnya taradi. Sebab itu telah menetapkan kebanyakan di kalangan ulama, apa dia? Sah al-bai' bit-ta'ati walau bidun al-ijab wal qabul, walaupun tanpa ijab dan qabul. Ijab tu makna aku jual, qabul makna aku beli. Wa min tatbiqatihi, di antara tatbiq, aplikasi jualan al-bai' bit-ta'ati ini pada zaman kita, perkataan mereka, perkataan ulama, iaitu mengharuskan jual beli dengan bitariqil jihaz al-elektroni, iaitu harus jual beli dengan alat-alat yang ada sekarang ni, komputer online, kita panggil online, dibenarkan. Tak ada ijab qabul pun, tapi dibenarkan. Tak kiralah jual secara barang ataupun makanan ataupun minuman.
Kalau makanan minuman dipanggil grab food. Okey, ataupun tempahan barang dan sebagainya, delivery lah, apa-apa pun tanpa ijab dan qabul sah. Okey, selagi mana hukum hakam muamalah itu adalah muallalah, yang ada illah, tahu illah dia, maka padanya ada majal, ada ruang untuk para mujtahid berijtihad. Adapun hukum ibadat, di sebaliknya tak boleh untuk berijtihad. Kerana hukum ibadat datang dia secara mufassalah, diperincikan. Sembahyang tu begini, rukuk, sujud begini. Haji tu begini. Datang cara terperinci. Dia tak boleh nak ijtihad. Wa ala fardi wujudil ayat al-Quraniyah. Andai adanya ayat Quran yang berkaitan dengan hukum hakam ibadat yang datang ala sabilil ijmal, maka Nabi akan terangkan dengan seterang-terangnya. Contoh bab puasa, bab haji, mungkin Quran cerita walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu boleh tunaikan haji. Nah, haji tu macam mana tu? Tawaf ifadah, sa'i, ada tahallul dan sebagainya. Itu semua Nabi terangkan. Quran tak sebut. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Datanglah ayat berkaitan kewajipan solat secara ijmal, tunaikan solat, zakat. Kemudian sunnah an-nabawiyah, hadis datang menjelaskan secara terperinci bagaimana kamu semayang, dengan firman, dengan sabdaan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, semahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Macam mana kita nak lihat Nabi dah wafat? Oh, maksudnya dengar apa yang sahabat-sahabat bagi tahu, kerana mereka adalah orang yang melihat Nabi sembahyang. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat yang kita bincangkan tadi. Ayat yang kita bincangkan tadi iaitu dalam bab ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada bainakum ke? Ada. Bil batil Okey. Kemudian Quran sebut illa antakuna tijaratan antaradhim minkum. Tuan-tuan lihat bagaimana memahami teks Al-Quran Al-Karim. Ini Quran menyebut la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini adalah qaidah al-ammah, ataupun apa dipanggil al-mabadi al-asliyah. Asal makan harta orang dengan cara batil tak boleh. Termasuk dalam tipu, khianat. Semua termasuk dalam benda-benda ni, dalam ayat ni. Okey. Illa an takuna tijarah, melainkan perniagaan yang taradin, yang perniagaan yang ada taradin, saling redha meredai. Macam mana kita nak tahu penjual redha, suka barang dia dijual, pembeli suka barang dia membeli? Macam mana dia bagi duit maknanya? Bagaimana? Dengan adanya lafaz ijab dan juga qabul. Tiga-tiga mazhab selain Imam Syafi'i menyatakan ijab dan qabul hukumnya adalah bukan perkara yang wajib. Ijab dan qabul bukan perkara yang wajib.
mazhab Imam Syafi'i, dia menyatakan ijab dan qabul adalah perkara yang wajib kerana kita tak tahu taradin minkum, penjual dan pembeli adalah setuju. Setuju. Bagaimana mereka nak setuju? Nak tahu macam mana? Perlukan ijab dan qabul. Imam Syafi'i kata. Ulama-ulama Syafi'i mereka kata ijab dan qabul pada perkara yang khasisah, perkara yang remeh, beli roti, beli beras, tak perlulah nak ijab qabul. Tapi beli benda-benda yang besar, basikal, kereta, motor, itu perlu ijab dan qabul. Imam Nawawi mentarjihkan tak perlu ijab qabul, tak kira barang tersebut roti ke, kereta ke, apa ke, tak perlu ijab dan qabul. Sebab tuan-tuan lihat, berdasarkan ayat ini, tijarah ni perniagaan tu apa? Ada saling beri, saling ada yang terima, ada beri, serah dan terima. Ini sudah cukup. Tijarah ini tak perlu pun lafaz ijab dan qabul. Ibnu Qudamah kata dalam kitab Al-Mughni, dalam mazhab Hanbali, dia kata kalaulah ijab qabul ni wajib, tak sah jualan tanpa ijab qabul. Sudah pasti telah ada hadis-hadis meriwayatkan wajib mengatakan aku jual, wajib menyatakan aku beli. Tapi tidak pernah kita dengar hadis yang menyatakan wajib. Nabi suruh ijab dan qabul, menunjukkan perkara tersebut tidak wajib. Kalaulah wajib dan berlaku pada zaman Nabi, sudah pasti apa yang peristiwa jual beli tersebut akan sampai kepada kita. Okey, itu adalah ringkasan mengenai ijab dan qabul. Tijarah bermaksud jualan. Jualan ni tak perlu pun kepada lafaz, beri duit, ambil barang. Nampak? Jadi itulah ulama berbeza pendapat dalam ayat ini. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sambung lagi pada keesokan harinya mengenai dengan apa dia? Mengenai dengan ikhtilaf, maksud yang asal pada ibadat dan juga muamalat. Macam mana berlakunya ikhtilaf ibadat dan juga muamalat, dan perbezaan antara ibadat dan juga muamalat, insya-Allah secara ringkas kita akan bincangkan pada keesokan hari. Kita cuba untuk habiskan esok insya-Allah taala, dan sebelum kita masuk maqasid asy-syariah. Okey, jangan lupa tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, dalam pengajian pengenalan pengajian ilmu fiqhul islami, tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Jangan lupa yang terlepas ikuti siaran langsung kita, sama ada hari ini ataupun semalam ataupun minggu yang lalu, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah Ilmi akan sediakan playlist untuk pengajian kita sampai ke akhir, sampai siri yang terakhir. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.